Satu lagi perkara yang mengganggu pemikiran dan juga jiwa sanubari umat Islam Malaysia, selain daripada Siwalinggam tadi yang ada dalam Kaabah, ada yang mengatakan pula bahawa Hajarul Aswad merujuk kepada Yoni. Saya yakin mungkin ada komen yang kita nak paparkan di skrin. Ini yang saya maksudkan, right? Mengatakan bahawa Hajarul Aswad merujuk kepada Yoni. Sekali lagi minta saudara Zamri terangkan, adakah benar Hajarul Aswad ini merujuk kepada Yoni? Dan ada juga mengatakan kita menyembah batu tersebut dengan mencium-cium, kita anggap itu adalah Tuhan. Saudara Zamri. Okey, soalan yang cukup bagus. Memang betul pun ada juga di kalangan mereka yang mengatakan kononnya Hajarul Aswad itu disebabkan rupa bentuknya begitu, orang kata oh ini Yoni lah ni dan sebagainya. Dan macam saya kata tadi dalam buku yang Sri Ravi Shankar tulis, itu juga merupakan salah satu benda yang ditulis di dalam kitabnya yang mana disangkal oleh Dr. Zakir Naik itu sendiri. Akhirnya Dr. Zakir Naik yang dituduh sebagai menghina. Siapa yang menghina tadi? Mereka yang menghina dengan membuat pelbagai tuduhan. Kita menjawab penghinaan tersebut. Akhirnya siapa yang dapat cop? Dr. Zakir Naik. Dia kena cop. Okey. So, saya pun ada pengalaman begitu. Tapi tak apa. Hari ini bukan isunya nak bincang tentang perkara itu. InsyaAllah kita nak bincang tentang Hajarul Aswad. Apakah Hajarul Aswad itu adalah Yoni? Mari kita lihat. Ini adalah Hajarul Aswad. Kepada penonton yang nak lihat dan sebagainya. Orang Islam macam saya kata tadi, mereka tidak menyembah Hajarul Aswad. Mereka tidak menyembah Kaabah. Dan kalau lihat, kalau betul, kalau kononnya orang Islam menyembah pun, dia guard yang jaga dekat situ pun takkan berdiri macam tu. Dia takkan buat selamba macam tu kan. Kalau itu Tuhan. Kan? Okey. So, apakah sebenarnya Hajarul Aswad? Saya boleh simpulkan Hajarul Aswad itu sebagai satu batu yang ada sejarahnya. Dan dia ada sejarah, dia dikaitkan juga dengan Nabi Ibrahim, Nabi Adam dan sebagainya. Namun itu bukan topik yang kita nak pergi. Saya akan ceritakan juga bagaimana sebenarnya sejarah Hajarul Aswad itu sendiri dan bagaimana rupa itu boleh jadi begitu. Itu yang saya akan sentuh. Okey, kalau kita lihat, ini adalah gambar Hajarul Aswad yang belah kiri, belah kanan saya. Yang berwarna. Yang tak berwarna. Yang hitam putih kan? Okey. Sebelum Hajarul Aswad dengan rupa yang ada begini, sebelum itu rupanya adalah begitu, dia bulat. Dia bukan begini pun. Okey. So kenapa sebenarnya dia dibentuk begitu, saya akan ceritakan sebentar lagi. Insya-Allah. Okey, kita tengok dulu slide ni, lepas tu saya akan bagi penjelasan. Boleh. Ini adalah gambar asal Hajarul Aswad pada peringkat awal. Kalau kita lihat dekat tepi itu, kita boleh nampak ada dua penjuru belah tepi, bukan gambar yang tengah. Ini gambar sebenar. So kalau kita tengok gambar ni, tak ada pun nampak macam Yoni maupun gambar yang ada sekarang dan sebagainya. Ini asalnya dan itu tepi. Pada peringkat awal masa itu, Hajarul Aswad dia terlekat bersama dengan Kaabah. So ini awalnya. So ini Kaabah. So dia letak dekat dalam. So ada ruang sikit, dia dekat dalam. Okey. Dan kenapa sebenarnya tiba-tiba dia boleh terkeluar dan sebagainya? Disebabkan karamitah. So kalau kita tahu sejarah Hajarul Aswad ini pernah berlaku, sebab tu saya kata bila ada orang kata kononnya kita sembah Hajarul Aswad, kita tidak menyembah Hajarul Aswad sebab selama 22 tahun Hajarul Aswad tidak berada di Mekah. So 22 tahun Hajarul Aswad telah dibawa oleh puak Karamitah ke tempat lain pada tahun 317. Bahasa mudahnya, Hajarul Aswad pernah dicuri oleh puak Karamitah. Exactly. So, masa mereka mencuri dan mereka bawa pergi, orang Islam tak berhenti semayang pun. Orang Islam tetap semayang macam biasa dan sebagainya pada tahun 317. Perkara ini berlaku hijrah. Perkara ini berlaku sampai... Dan haji pun berjalan macam biasa. Betul. Ini disebabkan ada masalah dalam, macam saya kata tadi, ini adalah batu bersejarah dan sebagainya. Ada puak yang mereka nak ambil, Karamitah dia nak ambil, dan kemudian dia tak puas hati dan sebagainya, dia pecahkan batu tu, dia tak puas hati punya pasal, dia bawa pergi dekat tempat dia selama 22 tahun. Pada tahun 339 baru batu itu telah dibawa kembali. Itu pun bila dipulangkan, yang tinggal hanya serpihan sahaja. Kenapa saya kata serpihan? Ini gambar awal kalau kita lihat Hajarul Aswad. Dan ini selepas daripada itu. Dan ini di antaranya. Dan yang terbaru, okey, ini yang saya kata tadi. Ini serpihan yang tinggal daripada yang tadi tu. Yang besar tadi tu. Okey. Ini serpihan-serpihan yang tinggal. So, kenapa diorang anak buat panah tu ya? Anak panah nampak? Tu adalah serpihannya. Ini serpihan yang tinggal sahaja. Okey. So, kenapa diorang buat rupa bentuk begitu? Sebab
yang besar tu, yang bulat tu, itu bukan Hajarul Aswad. Mereka buat benda tu supaya dia pegang batu-batu kecil tadi. So, lingkungan yang silver itu adalah bertujuan untuk memegang Hajarul Aswad tadi. Okey, so kita boleh lihat lebih dekat, nampak batu yang ada kecil-kecil tu, itulah sebenarnya Hajarul Aswad. Yang balance yang tinggal tadi. Dan orang Islam tak pernah pun kita rasa Hajarul Aswad tinggal serpihan kecil. Tak ada. Kita tetap pergi haji macam biasa. Kita tetap buat umrah macam biasa. Kita tetap solat seperti biasa. Okey. Dan ini yang saya katakan tadi. Ini adalah pemegangnya. Yang pegang batu yang bulat, yang mana diletakkan batu kecil-kecil tadi. So tujuan ini untuk apa? Untuk pegang batu tersebut. Supaya grab batu. Grab. So dia tak ada kena-mengena pun dengan faraj maupun yoni dan sebagainya. It is nothing to do. Dan biasanya mereka akan tukar benda ni. Bila dah lama, seketika dia akan tukar. Yang saya letakkan gambar ni adalah gambar yang telah pun mereka tukar. So kalau kita nak tahu lebih lanjut, perkara ini pernah berlaku di zaman Umar radhiyallahu anhu. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, di mana Umar pada suatu ketika masa dia nak buat haji, dia mengatakan, wallahi ya Hajar, inilah alam, annaka la tatur wa la tanfaq, laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltuk. Yang mana bermaksud sesungguhnya, ini Umar sedang beritahu, sesungguhnya engkau hanyalah satu batu yang tidak memberi manfaat dan juga tidak memberi mudarat. Orang Islam tahu batu ini tidak memberi manfaat. Dia batu. Dan dia batu. Tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat. Namun jika bukan kerana Rasulullah SAW, aku melihat Rasulullah SAW menciumnya, aku tidak akan mencium batu ini. Ini yang Umar radhiyallahu anhu bagi tahu. Kenapa sebenarnya kita orang Islam kita mencium batu itu? Sebab kita percaya ini adalah batu dari syurga. Ada satu hadis sahih yang mengatakan dia adalah batu daripada syurga. So kita cium batu itu sebab apa? Dengan anggapan kita nak pergi ke syurga satu hari nanti. So dia tak ada kena-mengena pun dengan nak menyembah ke. Satu syiar. Dan, itu syiar dan sebagainya. So ini tentang, malah perkara ini juga kita sangat jelas di dalam Al-Quran. Jika kita lihat di dalam surah Al-A'raf ayat ke-197, Allah Subhanahu wa taala berfirman, benda-benda yang kamu sembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tahu kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Benda-benda yang kamu sembah selain daripada Allah tidak akan dapat menolong kamu. Tidak akan dapat menolong kamu, bahkan tidak akan dapat menolong dirinya sendiri. So kita tahu batu ini dia tak boleh tolong diri dia pun, bagaimana dia nak tolong kita? Ini pemahaman orang Islam. Kita tahu tentang perkara itu. Sebab tu kita tidak akan menyembah kepada Hajarul Aswad, malah kita tidak menyembah Kaabah pun, kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. And we are very clear on that. Malah ada juga lagi satu ayat dalam surah Al-Ahqaf, ayat yang ke-5. Dan tidak ada yang lebih sesat. Ini Allah Subhanahu wa taala firman, tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa taala. Selain dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat menyahut ataupun memberi atau sebarang pertolongan baik di dunia maupun di akhirat. So ini Quran jelas tentang perkara ini. Dan kita orang Islam juga kita jelas tentang perkara ini. Tak kira baik linggam ke, baik Hajarul Aswad ke, baik Kaabah ke, dia tidak boleh bagi orang Islam. Saya nak ulang balik, bagi orang Islam kita tahu dia tidak memberi sebarang manfaat, malah dia juga tidak memberi sebarang mudarat. Dia tak boleh bantu diri dia sendiri. Mana mungkin dia boleh bantu kita. Ini pemahaman orang Islam. So sebab itu bila ada orang claim kononnya kita sembah itu, kita sembah batu dan sebagainya, kita rasa macam sorry, this is not what we believe. Sebab tu macam saya katakan tadi, Hajarul Aswad ada pun orang tetap semayang, orang masih semayang di Kaabah. Hajarul Aswad tak ada pun masih orang sembahyang menghala ke Kaabah. Dia ada, tak ada, tidak menjadi masalah. Besok kalau berlaku satu gempa bumi ke, apa saja yang berlaku, mungkin Kaabah itu hancur dan sebagainya pun, kita tetap akan sembahyang juga menghala ke Kaabah. Kenapa kita menghala ke Kaabah? Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bila kita sembahyang, kita menghalakan diri kita ke arah Kaabah. Apakah Kaabah adalah pertama kita halakan? Tidak. Sebelum Kaabah, kita orang Islam bila semayang, pada awal dulu, bila semayang, kita menghala diri kita ke arah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, awalnya. Dan kemudian, turun perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertukar kepada Mekah. Itu membuktikan, yang mana itu hanya arah, tak ada kena-mengena pun sama ada di Masjidil Aqsa, ataupun sama ada di
Makkah Mukarramah. Di Mekah, di Kaabah dan sebagainya. So dia hanya menunjukkan arah itu. Sebab itu saya nak semua penonton yang sedang menonton, baik yang especially yang bukan Islam, so agar mereka boleh faham ini sebenarnya kepercayaan orang Islam. Bila mereka faham perkara ini, maka tidak akan timbul lagi tomahan-tomahan yang mereka mungkin nak tuduh kita kata begitu, kita begini dan sebagainya. Kalau kita lihat di dalam Quran, Allah telah menjelaskan perkara ini dengan sejelas-jelasnya. Dan saya ingin sarankan juga kepada penonton-penonton, especially yang bukan Islam, yang mana tidak memahami Islam. Jika kamu nak mengetahui lebih lanjut tentang Islam, bacalah Quran. Boleh ambil Quran, ada di dalam pelbagai bahasa. Ada di dalam bahasa Tamil, ada dalam bahasa Inggeris, ada dalam bahasa Melayu. Kalau nak tahu, you go back to the source. Macam kami, macam saya. Bila saya nak tahu tentang apa itu Shiva Lingga, saya tak cakap ikut suka saya je. Betul. Apa yang saya agak dan sebagainya, saya pergi kepada kitab mereka. Benar. Dan tengok apa yang terletak di dalam kitab mereka. Ya. Jika kamu nak mengetahui apa yang ada di dalam Islam, apa yang diajar dalam Islam, pergi kepada Al-Quran, kepada kitab agama Islam, supaya kamu boleh dapat dia punya the true picture. Exactly. Saudara Zamri,